Terima kasih kepada YB Selayang. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT sedang mengadakan kerjasama dengan Kementerian Alam Sekitar Jepun ataupun MOEJ untuk membangunkan satu garis panduan bagi pemilihan teknologi pengurusan sisa pepejal di Malaysia. Garis panduan ini menyediakan asas dalam pemilihan teknologi yang sesuai melalui penentuan skop teknologi dan keperluan fasiliti rawatan sisa. Garis panduan ini juga akan digunakan oleh agensi kerajaan sebagai rujukan dalam menentukan pemilihan teknologi pengurusan sisa pepejal di bawah bidang kuasa masing-masing. Untuk makluman YB juga, Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara ataupun PAC pada tahun 2014 telah mengesyorkan kerajaan supaya teknologi pengurusan sisa pepejal yang digunakan di Malaysia mempunyai sifat generik, terbukti berkesan dan dilaksanakan secara tender terbuka. Ini adalah bagi mengatasi masalah penggunaan teknologi yang tidak berkesan yang menyebabkan kerajaan mengalami kerugian. Untuk tujuan tersebut, Kementerian telah menetapkan polisi penggunaan teknologi pengurusan sisa pepejal seperti berikut. Pertama, teknologi yang dicadangkan perlulah terbukti keberkesanannya di lapangan dalam merawat sisa pepejal yang serupa seperti yang dijana di Malaysia. Teknologi yang mempunyai rekod sekurang-kurangnya 10 tahun akan diberi keutamaan. Kedua, teknologi yang dicadangkan perlu mengurangkan sisa pepejal sekurang-kurangnya 85% dan menggunakan teknologi yang biasa digunakan di negara-negara lain. Ketiga, mesra alam dan mampu mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar ataupun JAS. Dan yang keempat, cadangan teknologi perlu mempunyai modal kewangan yang baik dan tidak membebankan kerajaan. Untuk makluman YB juga, terdapat pelbagai teknologi yang boleh digunakan untuk merawat sisa pepejal. Teknologi yang paling meluas penggunaannya adalah merupakan teknologi pengolahan haba yang juga dikenali sebagai incinerator. Penggunaan teknologi incinerator ini juga adalah bergantung kepada teknik pembakaran yang digunakan. Kebiasaannya, bahan sampingan yang dihasilkan oleh loji incinerator ini adalah stabil dan jumlahnya yang sedikit, memudahkan pengurusan akhir sisa tersebut. Bagi mengoptimumkan penggunaan incinerator, Kementerian sedang berusaha untuk mengguna semula bahan sampingan tersebut untuk dijadikan bahan lain seperti bata, simen, bahan tambakan dan sebagainya. Teknologi lain pula digunakan untuk merawat sisa pepejal dengan menggunakan bakteria seperti anaerobic digester, composting dan sebagainya. Sungguh pun begitu, teknologi ini hanya sesuai digunakan untuk merawat sisa makanan sahaja. Oleh itu, penggunaan teknologi ini harus dipadankan dengan teknologi lain bagi mencapai sasaran penggunaan ataupun pengurangan sisa pepejal yang telah ditetapkan. Akhir sekali, teknologi Material Recovery Facility juga adalah merupakan teknologi yang boleh digunakan bagi mengasingkan sisa pepejal kepada bahan kita semula untuk dijual, manakala refuse derived fuel dan mechanical biological treatment dengan izin akan mengolah sisa pepejal kepada bahan bakar untuk digunakan oleh pihak industri. Terima kasih. Yang Berhormat Selayang, soalan tambahan pertama. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri yang telah memberikan jawapan yang lengkap dan juga mengesahkan bahawa ada teknologi alternatif yang lain selain daripada incinerator waste to energy. Soalan tambahan saya ialah dengan garis panduan yang sedang dibuat dan kajian, adakah kerajaan sedia untuk mengkaji semula mengikut prinsip berjaga-jaga dengan izinnya the precautionary principle untuk meminda lokasi incinerator daripada lokasi yang dicadangkan iaitu Rawang Land 3. Ini ialah kali ketiga incinerator itu telah dipindah dan ini
pindaan ke tempat yang memang tidak sesuai kerana ini berhampiran dengan taman perumahan dan perindustrian tidak lebih daripada 5 kilometer. Malah apa proses pun, teknologi insinerator yang canggih akan mengadakan pencemaran udara, air dan darat dengan melepaskan dioksin, furan, merkuri yang akan menyebabkan kemandulan dan juga bara. Ini soalan tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Selayang atas keprihatinan beliau. Seperti yang diterangkan tadi, secara asasnya ada dua teknologi, thermal dan non-thermal. Thermal tadi adalah incinerator. Manakala macam disebut, bila menggunakan teknologi lain, AD, anaerobic digester composting, ianya tertumpu kepada sisa organik, iaitu sisa makanan. Yang mana teknologi itu hanya dapat digunakan pakai untuk sebahagian daripada sisa pepejal yang ada. Maka sebab itu, bila kita mendapat pandangan daripada sebagai contoh kepakaran daripada Jepun, penggunaan incinerator itu masih merupakan antara teknologi yang dapat mengurangkan sisa daripada sisa pepejal tersebut. Kerana alternatif yang selama ini digunakan pakai melalui tapak pelepusan itu lebih menghasilkan pencemaran yang banyaklah melalui licit dan sebagainya. Cuma apapun dari segi teknologi yang digunakan pakai, sudah pasti kementerian akan mematuhi ataupun pihak yang mengusahakan teknologi ini perlu mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar ataupun JAS, dan sebarang persetujuan itu juga perlu melalui kajian impak alam sekitar ataupun environmental impact assessment EIA. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, Kuantan. saya jemput Kuantan. Terima kasih Yang di-Pertua. Berapa banyak syarikat yang menguruskan pengurusan sisa pepejal negara dan di negeri-negeri, dan adakah kerajaan mempunyai perancangan bagi menyelaraskan pengurusan pepejal ini di bawah satu badan sahaja? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat daripada Kuantan. Ketika ini bagi pihak kerajaan persekutuan, mana-mana negeri yang bersetuju menandatangani Akta 672, maka perkara ini akan diselaraskan di peringkat kerajaan persekutuan. Manakala ada negeri-negeri yang memilih untuk meneruskan pengurusan sisa pepejal di bawah mereka sendiri. Kalau perlu butiran lanjut, nanti KPKT boleh bekalkan. Sekian, terima kasih. Soalan seterusnya, saya jemput Dato' Ahmad bin Saad alias Yahaya, Pokok Sena. Silakan. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Assalamualaikum, salam sejahtera. Baca doa sebelum makan. Soalan saya nombor 8. Terima kasih Yang Berhormat Pokok Sena, Yang Berhormat Puan Yang Di-Pertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, EFT ataupun Ecological Fiscal Transfer for Biodiversity Conservation merupakan satu bentuk insentif kepada kerajaan-kerajaan negeri bagi melaksanakan projek berkaitan perlindungan dan pemeliharaan biodiversiti dan juga hutan. Ia merangkumi kawasan-kawasan daratan ataupun terestrial, air daratan, pesisir pantai dan marin yang diwartakan dan diuruskan bagi tujuan konservasi seperti kawasan hutan simpan kekal perlindungan, rizab hidupan liar, kawasan perlindungan marin, kawasan sensitif alam sekitar, kawasan berkepentingan antarabangsa dan ekosistem yang mudah terjejas. Untuk makluman lanjut, program ini dimulakan pada tahun 2019 oleh Kementerian Kewangan, dan pada tahun 2022 70 juta ringgit telah diperuntukkan kepada Kementerian Tenaga dan Sumber Asli ketika itu untuk menguruskan program ini, dan pada belanjawan 2023 yang dibentangkan sebelum pilihan raya umum yang lalu, kerajaan ketika itu telah mengumumkan jumlah sebanyak 100 juta ringgit untuk program EFT. Tanah sawah tidak termasuk di bawah skop perlindungan dan pemeliharaan biodiversiti dan hutan,
di bawah EFT. Namun sebagai makluman, buat masa ini kerajaan sentiasa berusaha untuk memastikan tanah sawah sebagai salah satu modal yang terpenting dalam pengeluaran makanan ruji rakyat Malaysia, iaitu beras. Dan usaha ini dilaksanakan melalui di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui penyediaan bantuan berupa subsidi ataupun insentif input dan output pertanian bagi meringankan beban kos pengeluaran padi yang perlu ditanggung oleh pesawah di samping dapat meningkatkan produktiviti pengeluaran. Bantuan subsidi dan insentif input kepada input pertanian kepada pesawah ini meliputi skim baja padi Kerajaan Persekutuan, skim insentif pengeluaran padi, skim baja dan racun padi bukit dan padi huma, dan insentif benih padi sah. Manakala subsidi ataupun insentif output pertanian yang diberikan kepada pesawah adalah skim subsidi harga padi. Selain dapat meningkatkan pengeluaran hasil padi, bantuan dan insentif yang disediakan oleh kerajaan dapat menggalakkan pesawah untuk terus mengusahakan tanaman padi sekaligus dan mengekalkan tanah sawah padi. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Pokok Sena. Baik, terima kasih. Terima kasih jawapan daripada YB Menteri. Kedah mempunyai keluasan lebih daripada 100,000 hektar tanah untuk penanaman padi dan membekalkan lebih daripada 40% keperluan beras negara. Dan Kedah meletakkan target untuk penanaman padi 5 kali dalam 2 tahun dan mensasarkan 65% keperluan beras negara. Jika tanah pertanian tersebut diubah kepada komersial, sudah tentu Kedah akan mendapat perolehan hasil cukai yang sangat tinggi. Jadi soalan saya, apakah kementerian berhasrat untuk menilai semula pendirian kerajaan berkenaan hasrat memasukkan elemen pemeliharaan tanah sawah padi dalam EFT supaya kerajaan di Kedah juga mendapat perolehan hasil cukai tanah yang sepatutnya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Dia keputusan untuk meletakkan EFT di bawah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli ini dibuat pada tahun 2022 dan butiran dia jelas, insentif untuk pemeliharaan ekologi. Jadi kalau ada hasrat misalnya daripada Yang Berhormat Pokok Sena untuk meminta insentif selain daripada yang telah saya sebut tadi yang sedia ada, yang disediakan oleh Kementerian Pertanian, makna itu seeloknya dibawa untuk perhatian Kementerian Pertanian. Tetapi mekanisme EFT ini ialah untuk pemeliharaan ekologi, sumber-sumber ekologi yang ada di negeri-negeri. Soalan tambahan. Soalan tambahan kedua, saya jemput Mohon tambahan. Yang Berhormat Air Hitam. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya perhatikan jawapan yang telah dikemukakan tentang EFT sangat bagus kerana kita membicarakan tentang pemeliharaan hutan. Saya nak bertanya, memandangkan banjir di Malaysia ni agak kerap. Kita sedar bahawa Buloh ni pekali hijaunya 4 kali. Jadi apakah pendirian kerajaan untuk menggalakkan kita tumbuh ataupun kita gunakan teroka tanah yang ada untuk penanaman buloh. Contohnya kalau di Kelantan, kalau kita tambah lebih banyak lagi, dia boleh serap air. Ini yang sepatutnya kita lakukan. Jadi saya nak tanya dari segi dasar, apakah kita menganggap ini sebagai satu cara yang terbaik kerana dalam carbon trade berkali 4 kali ganda lebih tinggi berbanding dengan pokok. Apa pendirian kerajaan? Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Air Hitam. Tentang soal khusus tentang buloh dan soal mengatasi masalah banjir, sememangnya buloh antara pokok yang terbaik dari segi kepantasannya untuk tumbuh dan kemampuannya untuk menangkap karbon. Pada masa yang sama, kita juga ada memberi penekanan terhadap penanaman bakau dalam soal hakisan dan sebagainya. Cuma untuk makluman, kalau dibuat dalam bentuk ladang hutan, buat masa ini ada keputusan daripada Perdana Menteri yang lepas lagi bahawa ada moratorium
kepada penanaman ladang hutan kerana masalah yang timbul ialah dia lari daripada objektif, iaitu banyak tanaman monoculture, satu spesies, dan juga mengganggu pemeliharaan hutan. Namun kalau secara spesifik di luar daripada bidang hutan simpan kekal, bagaimana kita dapat memanfaatkan tanaman buluh, itu di bawah bidang kuasa Kementerian Perdagangan dan juga Komoditi. Satu lagi, satu tambahan. Soalan nombor 9, saya jemput Dr. Kelvin E. Lewen, Bandar Kuching. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 9. Terima kasih YB Kuching, Yang Berhormat Kuching. Bismillahirrahmanirrahim. Puan Yang Di-Pertua, Kementerian Kesihatan Malaysia mengambil perhatian serius berhubung isu kesesakan di hospital dan di klinik kesihatan. KKM memahami kesusahan yang dialami oleh pesakit-pesakit dan juga petugas kesihatan yang bekerja keras untuk memastikan memberi perkhidmatan yang terbaik dalam keadaan yang tersebut. Kesesakan di ETD ataupun di Jabatan Kecemasan bukan merupakan satu perkara baru, tetapi ia adalah isu yang diwarisi sejak sekian lama. Namun mengikut data yang diperolehi daripada Pusat Infografik Kesihatan PIK, bahagian perancangan KKM melihat satu trend meningkat. Ada peningkatan kehadiran pesakit di Jabatan Kecemasan dan Trauma ini, dan ini berpunca daripada pelbagai faktor. Salah satu faktor adalah kesan daripada pandemik COVID-19 di mana kes-kes seperti penyakit tidak berjangkit iaitu NCD dan komplikasinya semakin hari semakin meningkat. Sehubungan dengan itu, semenjak mengambil tugas sebagai Menteri, pelbagai inisiatif telah kita lakukan dan juga sedang diambil oleh kementerian dalam usaha mengurangkan kesesakan di hospital dan pada masa dan juga masa menunggu di kalangan pesakit dalam mendapatkan rawatan di Jabatan Kecemasan. KKM ada merangka 7 langkah dan inisiatif dalam menangani masalah ini. Yang pertama, kita melaksanakan pengauditan dalaman dan meneliti semula keberkesanan inisiatif yang sedia ada dalam KKM. Atas tujuan ini, saya sendiri telah turun ke lapangan dan bertemu, insya-Allah kita akan juga bertemu dengan pengarah-pengarah negeri dan pengarah hospital untuk mendengar sendiri dan memahami isu-isu di setiap jabatan kecemasan secara spesifik dan mencari jalan penyelesaian bersama dan bagaimana KKM dapat membantu dan menyokong inisiatif yang sedia ada dari setiap hospital masing-masing. Yang kedua, kita juga memperkasakan inisiatif Lean Healthcare yang telah diaplikasikan Lean Healthcare ini dan kita melihat kepada keseluruhan proses kerja bagi mengurangkan aktiviti yang tiada nilai tambah demi meningkatkan efisiensi. Proses berulang yang menjejaskan pergerakan pesakit dapat dikurangkan atau dihapuskan sama sekali bagi memastikan aliran pesakit berjalan lancar dan ini membantu memendekkan masa menunggu sekaligus mengurangkan kesesakan di Jabatan Kecemasan dan di klinik-klinik pakar. Aktiviti penambahbaikan yang dilakukan menerusi inisiatif Lean Healthcare mensasarkan pengurangan waktu menunggu untuk berjumpa dengan doktor bermula dari kaunter pendaftaran sehinggalah pesakit mengambil ubat di farmasi dan juga masa menunggu katil untuk pesakit yang perlu dimasukkan ke ward daripada Jabatan Kecemasan. Antara contoh pelaksanaan adalah di Jabatan Kecemasan yang telah saya sendiri turun di HTA kita sendiri telah melihat bagaimana Lean Healthcare dapat mengurangkan masa menunggu pesakit daripada 192 minit kepada hanya 88 minit walaupun agak panjang juga tapi kita dapat kurangkan secara puratanya. Di wad perubatan pula kita dapat kurangkan masa menunggu pesakit untuk di-discharge daripada 360 minit kepada separuh daripada itu iaitu 180 minit. Kita juga memperkenalkan projek ataupun ward short stay unit. Dalam unit ini dia memfokuskan kepada pesakit yang stabil yang mungkin memerlukan rawatan yang kurang daripada 72 jam atau 3 hari dan pesakit-pesakit yang dikenal pasti akan dimasukkan ke dalam unit ini untuk rawatan yang berfokus dan optimum. Ini dapat mengurangkan waktu menunggu untuk mendapatkan katil bagi pesakit kes yang ringan yang memerlukan pemantauan jangka pendek di hospital. Seterusnya mengurangkan kesesakan di Jabatan Kekhidmatan dan mengurangkan length of stay dengan izin pesakit di hospital.
Kita juga memperkenalkan pendigitalan Bed Management Unit atau BMU secara berpusat melalui sistem CPRC Hospital. Saya jawab panjang sikit sebab ini adalah yang menjadi keutamaan kita punya orang-orang di luar sana. Pelaksanaan Bed Management Unit ini adalah secara berpusat di peringkat hospital dan unit ini bertanggungjawab untuk menguruskan katil dan aliran pesakit secara berpusat, sama ada pesakit kecemasan dan elektif daripada proses kemasukan, discharge, transfer, intra dan inter facility. Pengurusan katil yang cekap dan efektif ini dapat mengurangkan masa menunggu pesakit di Jabatan Kecemasan untuk mendapatkan katil, seterusnya mengurangkan kesesakan di Jabatan Kecemasan. KKM memperkasakan BMU ini melalui sistem CPRC hospital yang mempunyai dashboard kapasiti katil pesakit hospital bagi melancarkan pengurusan aliran pesakit dalaman. Kita juga ada memantau indikator untuk menunggu katil. Indikator waktu menunggu katil bagi pesakit yang perlu dimasukkan ke semua ward daripada Jabatan Kecemasan juga dipantau menerusi of course yang saya sebut tadi lean methodology. Kita juga ada bekerjasama dengan agensi kerajaan dan sektor swasta. Ini dipanggil outsourcing atau penyumberluaran. Kaedah ini memastikan waktu menunggu bagi prosedur-prosedur perubatan dan bukan perubatan dapat dikurangkan dan meminimumkan length of stay atau bed occupancy rate dengan izin sekaligus mempercepatkan aliran pesakit daripada Jabatan Kecemasan. Kita juga insya-Allah merawat kes-kes bukan kecemasan di klinik kesihatan. Ini adalah pengalihan pesakit daripada Jabatan Kecemasan ke klinik-klinik kesihatan KKM, klinik periferi bagi semua kes bukan kecemasan. Ini termasuk mengadakan perbincangan di peringkat ibu pejabat sendiri di KKM berkenaan penambahbaikan pelaksanaan extended hours bagi pengoperasian klinik-klinik kesihatan KKM. Langkah seterusnya ialah memperkasakan komuniti dan meningkatkan kesedaran awam. Pelibatan dan pemerkasaan komuniti dengan memberi kesedaran tentang fungsi Jabatan Kecemasan di hospital-hospital ini amat penting sebab kita mendapati ramai daripada orang ramai datang ke hospital unit kecemasan, iaitu 70% kehadiran di zon kecemasan adalah dari pesakit-pesakit yang terdiri daripada mereka-mereka yang kes-kes hijau, zon hijau. Yang Berhormat Menteri, jawapan masih panjang. Sikit lagi. Kita juga memperkenalkan sistem digitalisasi yang akan dipertingkatkan. Kemudian kita juga melakukan beberapa libat urus dengan pemegang taruh, termasuklah MMC, JPA, MOF dan beberapa NGO yang lain. Dan akhir sekali saya ingin memohon supaya rakyat juga memainkan peranan yang penting untuk menjaga kesihatan masing-masing supaya kita semua sihat dan kurang pergi ke hospital, insya-Allah. Soalan tambahan, Yang Berhormat Bandar Kuching. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang sangat terperinci dan menyeluruh. Saya meneliti dengan jawapan yang diberikan dan saya menyambut baik inisiatif dan yang telah dan sedang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan. Namun antara isu pokok dan faktor yang menyebabkan kesesakan dan juga parameter yang penting untuk memastikan inisiatif yang diceritakan tadi berkesan adalah sumber tenaga kerja atau sumber manusia yang cukup. Kita selalu mendengar understaffed, overworked, underfunded. Saya tahu isu ini multifaktorial. Jadi soalan saya adalah apakah rancangan kerajaan untuk menangani isu ini dan adakah kerajaan bercedang untuk mendengar dengan sendiri daripada petugas-petugas kesihatan untuk mencari jalan penyelesaian bersama. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan tambahan. Poin yang dipertua, sebenarnya memang masalah perjawatan ini menjadi isu hangat dan utama yang diperbincangkan. Jadi seperti yang saya nyatakan tadi, Yang Berhormat, pada awalnya tadi bahawa kita telah adakan dan akan terus juga adakan libat urus dengan beberapa jabatan. Sebab bagi saya masalah perjawatan ini bukan hanya terletak atas bahu Kementerian Kesihatan, tetapi ia juga
juga harus dibincangkan bersama dengan agensi-agensi lain termasuklah JPA dan juga MOF. Sebab kalau kita KKM ni kalau boleh kita ambil semua pekerja, semua doktor. Tetapi kalau perjawatan itu tidak ada dan kita tak dapat duit, maka kita tak boleh laksanakannya. Ya. Jadi saya minta jugalah pertimbangan ini. Jadi apabila saya sendiri turun ke lapangan, Yang di-Pertua, kita dapati setiap hospital mempunyai isu yang berbeza. Ya. Jadi saya juga akan bertemu juga dengan petugas-petugas kesihatan secara sendiri. Dan kita insya-Allah pada 28 hari bulan ini saya akan berjumpa juga dengan pengarah-pengarah hospital dan juga pengarah-pengarah negeri untuk memastikan dan mendengar sendiri masalah-masalah daripada mereka. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Sabak Bernam. Terima kasih Puan Yang Ketua. Alhamdulillah akhirnya Sabak Bernam dapat. Saya menyambut baik inisiatif KKM untuk mengurangkan kesesakan dan kesiasaan pengguna hospital. Mungkin kesesakan itu disebabkan pesakit-pesakit yang telah selesai menjalani rawatan dan menginap di hospital, tetapi dia tak tahu kat mana nak buat klaim MySalam. Oleh itu, saya memohon KKM supaya menambah lagi kios MySalam kalau boleh di semua hospital bagi memudahkan golongan B40 ni untuk buat klaim perawatan mereka di hospital. Terima kasih. Yang Berhormat, saya mengambil baik saranan tersebut dan sebenarnya memang kita ada kios-kios di hospital dan insya-Allah kita akan cuba menambah baik dan menambahkan jumlah kios-kios tersebut seperti yang disarankan oleh Yang Berhormat. Terima kasih. Soalan tambahan satu boleh? Seterusnya saya minta Puan Hajah Salamiah binti Muhammad Noor Temerloh. Okey, terima kasih Yang di-Pertua. Menteri-menteri sudah berpeluh soalan saya nombor 10. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Temerloh, untuk makluman, Negeri Pahang telah memasuki perjanjian penstrukturan semula industri perkhidmatan bekalan air pada 23 Disember 2020. Oleh yang demikian, operator air negeri iaitu pengurusan air Pahang Berhad ataupun PAIP boleh mendapatkan kemudahan pembiayaan secara pinjaman daripada pengurusan aset air Berhad PAAP untuk pembangunan infrastruktur bekalan air termasuk pembinaan loji rawatan air setelah mendapat kelulusan daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Pembinaan loji rawatan air baru di Mempatih Lancang berkapasiti 22 juta liter sehari dengan anggaran kos sebanyak 96.3 juta telah diluluskan oleh SPAN di bawah tempoh operasi keempat ataupun OP4 2021-2024 dan dalam pelan perniagaan PAIP untuk dilaksanakan melalui pembiayaan PAAP yang dijangka siap pada tahun 2025. Terima kasih. Temerloh. Soalan tambahan, Temerloh. Okey, terima kasih terhadap jawapan yang diberikan. Satu perkara yang saya nak sebutkan, bahawa sejauh mana agaknya masalah yang dihadapi oleh penduduk Temerloh sendiri dapat diatasi sekiranya kita melihat loji air Mempatih ini dapat dibina kerana keluasan Temerloh itu hanya kita lihat 60 km. Terima kasih. Mengikut peruntukan yang ada, ia mampu untuk memenuhi keperluan di Temerloh. Namun sekiranya ada permintaan lain untuk projek-projek bekalan air, di pihak PAAP telah disediakan peruntukan berjumlah sebanyak 802 juta yang belum diguna pakai sejak 2021 yang telah diluluskan oleh SPAN dan boleh digunakan oleh pihak PAIP sekiranya ada keperluan tambahan. Dan untuk makluman, walaupun ada permintaan untuk dibuat peruntukan ini secara geran, tetapi berpandukan keputusan Jemaah Menteri pada 1 Ogos 2007, bekalan sebarang projek bekalan air
mestilah secara pinjaman. Hanya projek sumber air yang boleh diberikan secara grant. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang di-Pertua Speaker. Seperti yang kita sedia maklum, air itu penting. Air itu adalah asas. Malah air bagi saya, air bersih adalah satu hak asas manusia. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan syabas atas pembinaan loji baru di Pahang. Tetapi untuk pengetahuan Menteri, ada banyak kawasan lagi di Malaysia, terutamanya di pendalaman, yang masih menghadapi masalah tiada bekalan air yang bersih. Maka soalan saya kepada Menteri ialah, apakah perancangan yang lebih menyeluruh pihak kerajaan untuk menyelesaikan masalah kekurangan bekalan air di seluruh Malaysia, termasuk ada apa-apa projek pembinaan loji air atau baraj baru yang penting buat masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tebrau. Secara butirannya, pihak saya akan beri secara bertulis tentang rancangan-rancangan terkini yang dibuat oleh pihak kerajaan untuk mengatasi masalah bekalan air. Namun dia ada dua elemen penting. Satunya ialah dari segi supply ataupun bekalan, dan itu melibatkan pembinaan loji rawatan air. Dan itu memang ada plan yang telah disediakan di peringkat SPAN. Dan kedua ialah usaha kita untuk mengatasi air tidak berhasil ataupun non-revenue water. Kita memiliki ada setengah negeri sehingga 60%. Bermakna kalau ada 100 liter yang dibekalkan kepada rumah, 60 liter ya tidak bocor. Ya, 100 liter yang diproses di loji, hanya 40 liter yang sampai kepada satu rumah. Ya, jadi itu satu pembaziran yang besar. Kita ada sekitar antara 25% hingga 60%. Jadi itu juga elemen penting yang dia ada mungkin tidak begitu menarik ya bila kita mengatasi masalah paip bocor sebab tak ada perasmian loji dan sebagainya, tetapi sekiranya kita dapat buat secara bersungguh-sungguh, ia mampu meningkatkan bekalan air bersih di negara kita. Baik, terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Tak ada kesian. Alhamdulillah kita telah pun melepasi 10 soalan. Kalau kita cepat sikit tadi, kita dapat soalan nombor 11. Jadi saya ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat yang keep masa yang telah ditentukan. InsyaAllah besok kita akan buat lebih baik lagi. Silakan Syed. Terima kasih Datuk Di-Pertua. Mengikut parutan mesyuarat 12/1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguh sehingga jam 8 malam, dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga 10 pagi pada hari Khamis 16 Februari 2023. Terima kasih. Yang menyokong? Yang Di-Pertua, saya mohon menyokong. Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dibuatkan tadi hendaklah disetujukan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak kata tidak. Baik, lebih yang suara bersetuju, usul disetujukan. Raung undang-undang untuk bacaan kali yang pertama. Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Tuan Di-Pertua, saya memohon memukakan rang undang-undang pencetakan teks Al-Quran pindaan 2023. Rang undang-undang bernama Suatu Akta untuk memindah Akta Pencetakan Teks Al-Quran 1986. Bacaan kali kedua bila? Bacaan kedua dan ketiga pada mesyuarat yang sama. Baiklah. Terima kasih, Pertua. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul menyambung semula perbahasan ke atas usul menjunjung kasih atas titah diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Tuan Agong. Baik, Yang Berhormat, sebelum kita meneruskan ucapan, saya ingin membaca 1, 2, 3 isu yang telah pun saya rasa Yang Berhormat harus dan juga berperhatian tentang ini.
Pada semalam 14 Februari 2023, saya telah mengadakan perjumpaan dengan Ketua WIP Kerajaan, Ketua Pembangkang, Pengerusi Backbencher dan Ketua WIP Perikatan Nasional mengenai perjalanan dan beberapa pembaharuan dalam persidangan Dewan Rakyat. Antara perkara yang telah disetujui adalah seperti berikut. Pertama, Ahli Parlimen memberi komitmen yang tinggi mereka untuk mempertahankan peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat dalam memastikan perkataan yang berbau perkauman, menghina serta unparliamentary tidak digunakan oleh ahli yang berhormat. Saya berharap semua ahli yang berhormat dapat memberi komitmen ini demi menjamin perjalanan Dewan yang berkualiti dan beradab sopan serta juga menghayati setiap prinsip kelima rukun negara iaitu kesopanan dan kesusilaan. Oleh itu, saya dan timbalan-timbalan di Pertua akan mengambil tindakan tegas berlandaskan peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat sekiranya perkataan-perkataan yang dimaksudkan tadi masih disebut selepas ini oleh ahli yang berhormat dalam Dewan yang mulia ini. Ahli yang berhormat, perkara yang kedua yang dipersetujui adalah penambahbaikan berkenaan dengan urusan kamar khas seperti berikut. Yang pertama, kita akan memberi peluang kepada ahli yang berhormat dari kerajaan maupun pembangkang untuk mempengerusikan secara sementara mesyuarat kamar khas di bawah peraturan mesyuarat 16/5. Maknanya menjadi presiding officer dan juga yang dipertua semasa kamar itu berjalan. Yang kedua, usul berkenaan perkara pentadbir kerajaan di bawah peraturan mesyuarat 17 di kamar khas boleh diucap lebih dari 2 usul, iaitu maksimal 4 usul dari 2 orang ahli yang berhormat sekiranya terdapat banyak usul yang dihantar. Ini dapat memastikan semua usul peraturan mesyuarat 17 daripada ahli yang berhormat dapat dibentangkan dan dijawab oleh yang berhormat Menteri di Kamar Khas. Saya mencadangkan khususnya ahli yang berhormat yang novis yang baru masuk kali pertama menggunakan peluang yang ada ini untuk menghantar sebanyak-banyaknya soalan-soalan dan insya-Allah akan dijawab oleh Menteri di Kamar Khas. Dan insya-Allah yang berhormat backbenchers juga akan diberi peluang untuk menjadi yang dipertua di Kamar Khas ini. Yang ketiga, membenarkan sesi penerangan daripada menteri-menteri juga dibuat di Kamar Khas jika ianya tidak dapat dibuat di dalam Dewan Rakyat. Baik, ini penting. Satu lagi isu yang telah dibangkitkan berkaitan isu yang dibangkitkan oleh yang berhormat Pendang. Semalam saya telah berjumpa dengan berhormat Pendang dan yang berhormat Ulu Langat di kamar saya berkenaan isu itu. Alhamdulillah, ianya telah pun diselesaikan dengan baik dan di antara mereka kedua. Saya ucapkan terima kasih dua-dua orang. This spirit, inilah contoh ahli yang berhormat yang ada integriti dalam Dewan ini. Terima kasih yang berhormat. Seterusnya kita teruskan dengan perbahasan titah diraja. InsyaAllah kita akan mulakan dengan ayat hitam. Ketua Parti, ayat hitam mempunyai 20 minit mulai dari sekarang. Silakan ayat hitam. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Ayat hitam merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk berbahas, menjunjung ataupun menyokong usul menjunjung kasih titah ucapan Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, Malaysia berdepan dengan cabaran besar dengan ketidaktentuan geopolitik yang menjadi ancaman sebenar. Perang dagang Amerika Syarikat dan China yang tidak nampak penghujungnya yang turut memberi kesan kepada Malaysia di mana kita masih dan perlu menjalin hubungan diplomatik yang baik melibatkan kedua-dua negara kuasa besar ekonomi dunia tersebut. Dengan Amerika, kita perlu menjalin hubungan begitu juga dengan China. Apabila kedua-duanya saling bersaing, maka sudah tentunya menyebabkan kita tersepit di tengah-tengah. Justru itu, kita perlu mencari peluang terbaik demi kelangsungan atau survival negara di masa depan. Datuk Yang Pertua, untuk itu, saya ingin bertanya kepada kerajaan, apakah hala tuju kita? Apakah
inisiatif Kementerian Kewangan, Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Adakah saya nak tegaskan bahawa Malaysia memerlukan anjakan paradigma untuk mengharungi ketidaktentuan ini, lebih-lebih lagi di saat dunia menjangkakan kemelesetan yang mencabar pada tahun 2023. Benar ada baik dan buruknya perang dagang US dengan China kepada kita. Antara kesannya, minyak sawit, permintaan akan meningkat. Bahan kimia, Malaysia dilihat sebagai autoriti berdaya saing kepada China apabila kita membekalkan dan mengeksport bahan ini ke Amerika Syarikat. Ketiga, dari segi panel solar, dengan 25% import panel solar Amerika Syarikat berasal dari Malaysia, levy ke atas panel solar pasti akan mendatangkan impact positif. Dan produk elektronik ialah ekspor teratas untuk Malaysia dan China merupakan rakan perdagangan terkemuka. Jadi perang perdagangan dan juga isu geopolitik antara Amerika Syarikat dan China menjadikan Malaysia berada di kedudukan menarik untuk manfaat industri semiconductor. Penanalisa penyelidikan Public Invest Chong Hoi Leong menyatakan bahawa sektor teknologi Malaysia mendapat manfaat daripada perang perdagangan Amerika Syarikat dan China dengan Amerika Syarikat mengenakan sekatan ekspor ke atas firma chip terbesar China. Begitu juga dengan dapatan pakar ekonomi Universiti Sunway, Dr. Ya Kim Leng yang telah dilantik sebagai ahli Majlis Penasihat Kementerian Kewangan yang berpandangan bahawa akan terdapat lencongan perdagangan dan pelaburan yang positif di negara-negara Asia termasuklah Malaysia. Selain industri semiconductor, telekomunikasi dan teknologi juga akan menjadi lencongan pelaburan susulan perang dagang Amerika Syarikat dan China ini. Namun yang demikian, Malaysia perlu lebih bergantung kepada permintaan dalam negeri dan bersedia untuk jangkaan kelembapan ekonomi di China yang akan memberi kesan kepada pertumbuhan KDNK Malaysia. Banyak perdagangan elektronik Malaysia-China dilakukan melalui syarikat multinasional. Kebanyakannya adalah firma Amerika Syarikat. Jika firma Amerika Syarikat dan produk elektronik tertentu dikenakan sekatan, maka perdagangan Malaysia-China akan terjejas walaupun angka perdagangan keseluruhannya pada masa ini berada pada paras yang tinggi. Oleh yang demikian, saya menyarankan kepada Kementerian Kewangan agar bajet 2023 yang akan datang adalah penting untuk melaksanakan langkah jangka pendek untuk memperkukuhkan pelaburan termasuklah membabitkan syarikat swasta dan menyokong sektor pembuatan perkhidmatan dan pembinaan. IMF melihat pertumbuhan ekonomi dunia bergerak perlahan daripada 3.2% pada tahun 2022 kepada 2.7% untuk tahun 2023. Manakala Bank Dunia juga meramalkan pertumbuhan keluaran atau KDNK Malaysia menguncup pada 4% tahun 2023. Sama seperti tahun 2019 dengan kadar pertumbuhan 4 hingga 5%. Walaupun beberapa penganalisa meletakkan jumlah itu pada tahap yang lebih rendah. Bukan hanya sekadar pertumbuhan Malaysia sahaja yang akan merosot, malahan petunjuk ekonomi penting lain mungkin akan terjejas dan permintaan luar yang lemah bermakna permintaan dalam negeri turut lemah seterusnya memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi 2023. Aitam juga bertanya kepada Kementerian Kewangan berhubung dengan program-program atau perancangan yang akan dilaksanakan bagi menjamin pertumbuhan ekonomi negara pasca pandemik 2019. Saya ingin bertanya satu soalan, iaitu apa yang boleh diperincikan ataupun garis panduan yang terbaik untuk kita membuat perencanaan garis masa pendek, sederhana dan panjang selain daripada khususnya kepada bidang perindustrian mikro dan juga kecil dan sederhana PMKS yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Apakah program dan insentif untuk mereka? Yang paling penting, pemudahkan segala permohonan dan kurangkan karena birokrasi yang merumitkan mereka selagi mana permohonan yang dibuat mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Jadi, selain daripada ekonomi domestik, kita juga perlu memikirkan kaedah berkesan bagi merancangkan pertumbuhan negara melalui hubungan diplomatik dengan negara-negara luar.
Bagi mendepani tahun 2023 yang penuh mencabar ini, apakah plan atau hala tuju MITI? Berapakah jumlah kemasukan pelaburan asing FDI ke Malaysia yang disasarkan dan adakah ia mampu membuka peluang yang besar dari segi pekerjaan kepada rakyat dan khususnya kepada golongan belia, termasuklah graduan yang baru menamatkan pengajian. Jadi saya secara ringkasnya minta supaya pelaburan yang dibawa masuk baru-baru ini banyak tentang data center. Adakah kita sudah bersedia dengan pakar-pakar ataupun mereka yang mempunyai pengetahuan tentang apa yang perlu kita bangunkan? Contohnya kalau EV, kita dah membicarakan tentang EV sudah lama, tetapi adakah kita telah bersedia? Kalau kita lihat dari segi charging station, siapa yang akan melabur sekiranya kita tidak ada dasar yang konsisten? Contohnya saya nak bagi, kalau saya nak melabur di sini, saya nak tahu sama ada kita boleh buat charging station dan bagaimana pendirian TMB pula. Sama ada kita boleh charge ikut kadar dia atau berdasarkan pada masa ataupun kita kenakan charge seperti negara lain. Itu sangat penting kerana kita tidak ada satu dasar yang jelas. Kita ni bertaburan di beberapa kementerian. Contohnya kewangan pun jaga pasal taxation. Kita lihat MITI pun jaga AP. Kemudian Kementerian Pengangkutan untuk pemeriksaan kenderaan. Banyak lagi. Kementerian mungkin kementerian baru di bawah NRECC. Ini juga satu kementerian yang menjaga dari segi tenaga hijau. Kalau kita tidak menggembelengkan tenaga ke semua, tak akan jadi. Semua jadi kepala. Termasuk EPU pun perlu. Kita kena lihat macam mana kita menggembelengkan tenaga dalam membangunkan EV ini. Dan kita lihat kalau banding dengan negara lain, Singapura sangat terang, terus terang. 2025 semua kenderaan perdagangan diwajibkan. Jadi di Malaysia, kalau di Eropah 2030, macam mana dengan di Malaysia ni? Dan charging station antara perkara paling penting. Kedua, macam mana kita nak dispose bateri EV ni kalau Malaysia kita pakai banyak sangat. Jadi kita kena lihat teknologi bateri itu secara keseluruhan. Jadi inilah pandangan saya supaya MITI dan semua kementerian berkenaan kena melihat sebagai satu kerajaan kolektif dan membuat satu dasar yang penting untuk kita mengepalai hala tuju tentang pembangunan EV di Malaysia. Jadi pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Pertanian kerana sejak 2 hari ini Menteri Pertanian ni dia kata Aitam Pak Besar belakang. Boleh. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Yang Hormat Aitam. Saya amat tertarik bila Yang Berhormat Aitam membangkitkan satu polisi masa hadapan iaitu electric vehicle. Cuma saya nak minta pandangan Yang Berhormat kerana pemilik masa hadapan adalah golongan anak muda. Bagaimana literasi yang harus kita laksanakan di peringkat awal usia supaya EV ini hanya tak dibincangkan oleh generasi yang ada pada hari ini atau generasi yang dahulunya muda. Kenapa? Kerana yang paling pentingnya adalah kesinambungan dan user ini adalah kebanyakan daripada golongan anak muda. Dan saya juga nak minta pandangan Yang Berhormat bagaimana usahawan-usahawan yang harus kita bangunkan supaya usahawan EV ini terdiri daripada anak muda yang perlu diberi sokongan oleh pihak kerajaan dari segi modal dan teknologi pemindahan daripada negara-negara maju. Terima kasih, Aitam. Terima kasih. Saya masih ingat ketika Jack Ma datang ke Malaysia 7 tahun yang lalu. Dia kata bagi mereka yang di bangku sekolah sekarang, selepas mereka tamat universiti, 65% daripada pekerjaan yang sedia ada hilang. Bermaksud diganti dengan pekerjaan baru. Jadi kita kena bersiap siaga. Selepas 18 tahun, akan hilang pekerjaan-pekerjaan yang ada dan digantikan dengan skill baru. Itu pertama. Dari segi latihan, TVET, pendidikan, pekerjaan tinggi, semua ni kita kena menyahut. Kalau itulah yang telah disarankan, apakah persediaan kita tentang perkara. Kedua, saya setuju dengan Yang Berhormat apa yang disampaikan tadi. Kalau kata EV, sebenarnya yang terbaru CTP 3.0 yang yang telah direka bentuk oleh negara China, mengecas 15 minit untuk satu jarak 1000 km. Ini teknologi bateri terbaru yang terbukti berkesan. Jadi kalau itu yang telah dimajukan oleh negara sebegini,
Macam mana Malaysia ni kita nak berdepan dengan saingan sebegini? Dan kita tahu bahawa EV itu satu trend yang cukup rancak. Kalau di negara Eropah 2030 dia akan pakai di EV. Di Malaysia mula dengan pengangkutan awam. Macam mana? Kereta bila? Proton bila nak mula? Poro 2 bila nak mula? Ini memerlukan satu anjakan paradigma yang cukup besar. Jadi saya masukkan sebagai pandangan yang membuat sebagai sebahagian daripada ucapan saya. Saya terus pada Menteri Pertanian. Terima kasih kerana 2 hari ini asyik minta saya kalau boleh jadi pembangkang yang bermaya, kita bagi pandangan teguran pun tidak apa. Saya akan tegur sekarang. Pertama, masalah telur. Saya rasa kalau dulu posisi kita berlainan, pihak sana yang akan kutuk kita. Jadi saya tahu senario telur dengan ayam ni sebenarnya makanan yang berkhasiat. Yang paling murah, betul? Paling murah untuk dapatkan protein ni telur dengan ayam. Saya nak mengatakan bahawa kalau tahun lalu kita masih mengimbau kembali, daripada bulan Februari hingga Jun kita bagi subsidi telur 5 sen sebiji. Kemudian Julai hingga September 3 sen. Dan selepas itu kita dapati kos makin tinggi, akhirnya kita bagi 10 sen daripada 3 bulan yang terakhir 2022. Jadi sekarang kita tetapkan seperti mana yang pada waktu kita tetapkan harga telur 41 sen, 43 sen, 45 sen untuk grade A, B, C. Saya rasa kita perlu mencari satu penyelesaian. Tetapi penyelesaiannya bukan pergi ke India. Kerana telur dari India mengikut apa yang dilaporkan oleh berita harian pada 22 Disember 50 sen bang. 50 sen kalau harga dikawal untuk peternak tempatan, tapi harga yang dikatakan bawa daripada India 28 hari untuk pelayaran sampai ke sini, telur tu dah tak boleh pakai. Telur itu dah pecah. Kalau kita nak buat mata kerbau apa sani sadap, dia tak akan jadi sebab telur dia pecah. Sebab tu datang ke kawasan saya Aitam Jompeng, saya boleh belanja telur yang cukup segar. Pagi itu kita bertelur dan petang tu kita boleh makan. Tidak ada isu. Apa masalahnya? Saya rasa yang penting Persatuan Penternak telah menulis surat kepada kementerian pada 15 Disember. Perlu satu tindakan. 2022 dah tahu apa subsidinya. Sekarang ialah bulan Januari berapa subsidinya. Kalau 10 sen, mereka tahu ini certainty. Kurangnya ada ketentuan untuk bulan Januari atau Februari berapanya. Dan apa yang jadi masalah sekarang ialah kita sebagai orang politik tak suka nak meningkatkan harga. Tetapi hakikatnya dalam keadaan sekarang, kalau penternak sekarang tempatan ni kita hanya benarkan dia jual 41, 43 dan 45 sen. Dan sedangkan telur daripada India 50 sen. Seperti yang dilaporkan dalam media. Dan saya juga melihat mereka komplain tentang apa? Telur dia bukan ABC, D, lebih kecil. Telur dia warna putih. Dan yang memang tak disukai oleh Malaysia, orang Malaysia ialah kerana telur dia tak jadi. Sebab tu saya kata, dalam kes ni saya minta supaya mengambil pandangan persatuan ini. Dan di Johor ni, sebenarnya di kawasan saya ada 100 lebih ladang ayam. Dan kalau kita lihat, kita ada lebih kurang 2,000 di Johor ni paling besar dengan Melaka yang dapat mengeksport telur ke Singapura. Jadi saya ingin memberi pandangan, kalau itu yang diminta oleh Yang Berhormat, iaitu kita mengutamakan peternak tempatan. Iaitu kalau di kawasan Melaka dekat Johor kita boleh selesai di sebuah ladang. Kalau di kawasan saya namanya Teo Seng Capital, menghasilkan 4 juta biji telur. 800,000 sekejap. 800,000 biji itu kita boleh jual pada Singapura. Saya rasa keupayaan kita ada. Kita lihat Singapura, menterinya, Menteri Kelestarian Alam Sekitar Grace Fu pergi ke Brunei pada 13 hari bulan Disember. Dia kata apa? Kita rasa kita kena memastikan keterjaminan telur. Jadi Brunei menjadi negara ke-17 sebagai negara yang boleh mengeksport telur ke Singapura. Apa yang berlaku? Yang Berhormat, kalau lihat sebelum 2018, telur daripada Singapura yang pergi ke Singapura kebanyakan datang ke Malaysia. 2019 dia telah menjunam kepada 73%.
Dan untuk 2 tahun berikutnya menjunam kepada 59% sampai 52% dan tahun lalu kurang daripada 50%. Apa maksudnya? Kalau kita tidak boleh bagi hidup kepada peternak ayam di sini, macam mana dia nak menghasilkan telur untuk dieksport ke sana? Jadi masalahnya ialah takkanlah kera di hutan. Baik, bertemu kembali masih lagi bersama saya Carol Hafiz Yunus langsung dari Parlimen, dan hari ini sedang berlangsung ketika ini iaitu perbahasan titah diraja ketika ini sedang berlangsung di Dewan Rakyat. Dan sebelum kita berhenti seketika di saluran TV1, ingin saya rumuskan sedikit beberapa perkara. Antara soalan yang pertama, jawapan yang sudah pun kita terima dalam soal memajukan kawasan luar bandar misalnya, apa yang dinyatakan oleh dalam jawapan berkenaan di mana Trust 5 dalam Dasar Pembangunan Luar Bandar 2030 ataupun DPLB 2030, keunggulan generasi belia luar bandar menggariskan 8 strategi utama belia luar bandar yang bersasiah tinggi, berilmu, berkemahiran, patriotik dan juga kreatif serta inovatif yang mempunyai pendapatan yang mapan dalam bidang keusahawanan. Dan juga Ahli Parlimen Bagan Dato' juga turut menyatakan bahawa yakin bahawa dapat bekerjasama untuk memajukan wilayah luar bandar tanpa mengira warna politik. Ini adalah komitmen yang diberikan supaya semua yang berada di wilayah luar bandar akan diberikan satu kemajuan tanpa mengira latar belakang politik ataupun kerajaan yang berlainan misalnya. Baik, satu lagi soalan yang saya nyatakan awal tadi, di mana soalan nombor 9 berkenaan dengan cadangan Kementerian Kesihatan untuk mengurangkan kesesakan di Jabatan Kecemasan, di mana KKM dalam jawapan beliau menyatakan bahawa 7 langkah ataupun inisiatif dalam menangani permasalahan ini. Antara yang saya boleh sebutkan di sini iaitu pengauditan dalaman, memperkasakan inisiatif Lean Healthcare dan pelaksanaan projek Short Stay Unit ataupun SSU. Yang keempat, pendigitalan Bed Management Unit BMU. Kemudian bekerjasama dengan agensi kerajaan dan sektor swasta ataupun outsourcing menggunakan sumber luar, merawat kes-kes bukan kecemasan di klinik kesihatan, memperkasa komuniti dan juga meningkatkan kesedaran awam. Dan itu antara 7 langkah yang digariskan di bawah Kementerian Kesihatan untuk menangani kesesakan di bahagian ataupun unit kecemasan di setiap hospital yang menjadi tumpuan kita ketika ini. Baik, itu antara jawapan yang kita terima awal pagi ini untuk sesi pagi di dalam pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Dan juga seperti biasa, saya ingin ingatkan sekali lagi kepada anda, selain anda boleh menonton kami di TV1 dan juga di saluran berita, anda juga boleh menonton kami di dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my /RTM Parlimen, dan juga satu lagi pautan yang kami sediakan kepada anda, rtmparlimen.rtm.gov.my, dan juga anda boleh muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda untuk menonton dengan lebih jelas, lebih tidak kira di mana anda berada. Dan saudara, sekali lagi saya ingin ingatkan kepada anda bahawa kita akan terus bersiaran ketika ini dan juga terhenti di sini di TV1, dan kita akan terus bersiaran di saluran berita RTM sehingga sesi selesai pada jam 1 petang ini. Kemudian akan diikuti secara bagi sesi petang sepenuhnya di saluran berita RTM bermula jam 2.30 petang sehingga selesai. Jadi anda boleh akan teruskan ke sana. Dan juga ini bermakna siaran langsung dari Parlimen akan bersiaran sepenuhnya dan juga akan diakhiri di saluran berita RTM. Baik, itu dapat saya kongsikan kepada anda. Dan juga kita akan teruskan siaran di saluran berita RTM dan teruskan menonton
Tebrau ada beberapa buah sekolah SJKC, Kohok Yau, SJKC, Simawi dan beberapa sekolah lagi yang dana 10 juta sudah ada dalam akaun mereka. Mereka cuma tunggu kelulusan. Jadi kalau itu kelulusan telah diberi pada 2016, saya berharap kita dapat terus. 2017, saya berharap ianya dapat diteruskan. Dan begitu juga kalau ini saya kena sebut, saya rasa terpanggil. Walaupun kawasan Sekambut